ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka jikalau surat yang kelima. Maka jika dipeliharakan Allah Ta'ala itu. Yang kelimanya, didatangkan syaitan akan orang itu dayanya yang kelima, iaitu disuruhkan syaitanlah orang itu pada ajaib orang, pada melihatkan dia dan ajaib dirinya pula, kerana kuat ia bersungguh-sungguh belajar ilmu dan mengajarkan akan dia, dan rajin berbuat ibadat fardu dan sunat. Tiada orang yang sepertinya di dalam negeri ini atau dalam kampung ini atau di dalam dusun ini masa ini, hanyalah aku seorang saja yang betul benar ilmuku dan yang kuat ibadatku dan yang sah amalku. Yang lain tiada sah kerana tiada dipelajarkan dia. Maka jikalau dipeliharakan oleh Allah Ta'ala hati orang itu daripada yang demikian itu, nescaya didatangkan syaitanlah dianya yang keenam. Jadi sekalian syukur pertama sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia jua, pemberian dia jua, masih memberikan kebolehan pada kita untuk berada di atas alam syahadah ini. Alhamdulillah. Syukur dapat Islam kita sejak lahir lagi. Alhamdulillah.
diberi kita dapat dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayat dia, limpah kurnia dia semata dapat kita dan dimudahkan kepada kita ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita kesungguhan, keinginan, tamak untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Ilmu tu pula ilmu agama. Alhamdulillah. Ilmu tu pula untuk mengenal dia, mengenal Rasul dia, agar kita dapat cinta dia, kenal dia, ingat dia, zikir dia. Bahkan mudah-mudahan dikurniakan kita cinta sejati pada dia, hubungan hamba kepada Khaliqnya. Alhamdulillah, insya-Allah, syukur diberi pada kita kelangsungan hayat, keupayaan dapat hadir untuk salat subuh berjemaah pagi ini. Dapat pula insya-Allah kita nak meneruskan bacaan kitab kita daripada Syarah Usul Tahqiq ni, dan insya-Allah dengan limpah kurnia dia yang kita pun tak sangka nak sampai kepada pagi ni, insya-Allah kita nak khatamkan kitab ni. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat belajar ni dipahamkan segala yang kita belajar, dapat dibetulkan akidah kita, dan yang mana dah betul dimantapkan yakin kita kepada dia, dipelihara kita daripada gangguan syaitan, dengan ditaufik hidayatkan kita untuk berzikir kepada dia, ingat pada dia. Terlupa je dijadikan kita beristighfar, rasa bersalah tak ingatkan dia. Dengan itu Allah Ta'ala pelihara kita daripada tipu daya syaitan, daripada keburukan hawa nafsu kita, supaya sentiasa hidup sebagai orang muwahhidin, orang mukhlisin. Dengan itu Allah Ta'ala kurniakan kita mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, didatangkan syaitanlah akan orang itu dayanya yang kelima. Kita nak sambung ni adalah penjelasan pengarang nak menceritakan kat kita ada 7 tipu daya syaitan, peringkat demi peringkat, asal daripada tak beramal sampailah seterusnya. Yang syaitan ni ibarat macam jerat tak pernah lupakan pelanduk. Dia sentiasa nak sesatkan kita, nak palingkan kita daripada jalan sebenar, dan dia sentiasa takkan redha sama sekali untuk boleh ada kebolehan pada kita tauhid dengan Allah Ta'ala dan dalam keadaan taat pada Allah Ta'ala. Kalau taat pun dia akan gurur dengan kita, dia akan tipu daya kita supaya taat kita itu bukan di atas wajah tauhid kepada Allah Ta'ala, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang betul ikhlas itu dengan mana kita sedar yang kita dari Allah, tiada yang kita dapat ni melainkan limpah kurnia daripada Allah. Yang kita pula duk buat taat pun dengan sedar ni adalah limpah kurnia Allah. Kalau dah selesai pun, dah berjaya pun misi, tiada lain melainkan semua limpah kurnia Allah. Dia akan sesatkan kita daripada misi dan visi ni. Inilah misi dan visi Rasul, Nabi-Nabi, para awliya Allah, yang mereka ni terselamat daripada tipu daya syaitan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita dengan kefahaman yang telah Allah Ta'ala kurnia, dengan sebab kita dah baca kitab ni daripada awal hingga akhir. Mudah-mudahan dilapang dada dengan kita, dipahamkan kita, diingatkan kita, disedarkan kita besar sekali. Mohon kita limpah kurnia dia. Siapalah kita tanpa kurniaan dia, tanpa anugerah dia, peliharaan dia, memang kita tak ada apa. Memang terlalu kedil sangatlah diri kita ni kan. Jadi sambungan kita ni dia sebut syaitan ni, kalau satu orang tu memang boleh lawan dah kehendak nafsu dia yang malas, dia dah boleh rajin nak mengaji, nak belajar, nak ibadat, nak mengajar, boleh buat taat, puasa, boleh buat kebajikan, boleh tolong orang, korban, akikah, apa seumpama.
boleh dah buat taat dalam kehidupan ini, syaitan akan datangkan tipu daya dia yang kelima, iaitu disuruhkan syaitanlah orang itu pada ajaib orang. Syaitan akan suruh dia buat ibadat, mengaji, mengajar, hafal Quran, baca Quran, bersedekah, bantu orang, tolong orang susah, PKP pula contoh, turun padang. Buat apa? Supaya duduk pada martabat ajaib orang, maksudnya dikagumi oleh orang pada melihat akan dia. Satu. Dan syaitan akan suruh supaya buat dan rasakan ajaib dirinya, kagumkan diri kita. Satu penyakit ni dia takkan boleh hilang melainkan balik pada Allah Ta'ala, melainkan dengan ada tauhid, mukhlisin lahuddin. Itu yang akidah ni dia paling besar sekali. Sebelum nak beramal mesti kena ada ilmu dulu. Dan ilmu tu bukan saja ilmu untuk kita amal, ilmu teras tu ilmu akidah yang kita kena faham apa matlamat kita beramal, apa yang membangunkan kita untuk beramal. Dan kalau kita dah beramal pun, ke mana matlamat kita beramal, apa maksud kita beramal. Kalau tak ada ilmu tu, tak ada tauhid, tak ada akidah, tak kenal siapa Allah, siapa makhluk Allah, terpaling kita. Na'udzubillah. Satu, kena belajar ilmu tauhid. Satu, antara gurur yang didatangkan oleh syaitan ni, dijadikan kita pandang diri kita hebat, ujub, kagum diri, dan duduk pada tempat yang orang akan kagum kita. Tambah pula ada kelebihan limpah kurnia Allah Ta'ala bagi, ada potensi diri, suara sedap, muka lawa, badan sihat, gagah perkasa, tubuh sasa, pandai mengajar, boleh menghafal, tebuk mana pun ingat, semua ilmu boleh, ngajar pun sedap, pengikut pun ramai, macam-macam dia bagi. Dia akan letakkan kita duduk tempat ni kerana kuat ia bersungguh-sungguh belajar. Jadi syaitan ni dia akan gururkan kita dengan diberi nafsu kita ni memang ada semangat untuk buat taat, bersungguh-sungguh pula belajar ilmu dan mengajarkan dia ilmu, rajin pula buat ibadat fardu dan sunat yang tiada orang sepertinya. Kalau ibadat tak ada orang seperti kita, boleh puasa tiap-tiap hari contoh. Ini kita cerita ni bukan label orang bodoh-bodoh ni kan. Jenis orang yang dah boleh lawan nafsu dah kan. Boleh puasa hari-hari. Isteri kamar dah lama dah tinggal, 20 tahun dah. Ni naik martabat pula lagi, tambah puasa pula, hari-hari puasa. Puasa wisal, puasa dawam. Yang tak puasa setahun 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Hari semua puasa. Macam puasa tak lembek lah tu. Mengajar boleh, ngaji boleh, Quran boleh, dakwah boleh. Lagi tinggi, lagi besar syaitan yang dihantar. Lagi besar gurur dia. Dan lagi senang sebenarnya untuk jadi maksiat berbanding ahli maksiat yang martabat pertama. Ahli maksiat pertama, dia maksiat macam mana? Dia kena buat maksiat. Ahli maksiat tu sampai waktu yang sepatutnya buat taat, dia tinggal taat. Dia maksiat dia masa tu je. Orang yang dah buat ibadat banyak ni, maksiat ni tak kena gaya 24 jam. Ujub. Aku hebat, aku bagus. Ilmu aku hebat, aku je betul. Aku hebat, orang semua pandang aku masyhur. Lagi besar lah, tambah pula anak murid ramai, pondok beribu-ribu. Semua pentadbiran aku, orang lain tak boleh takbir macam aku. Tak ada tauhid, habis lingkup. Alhamdulillah. Memang pesan saya ngaji dulu pun arwah-arwah Tok Guru, semua pesan itu. Bahkan ada pesanan daripada Sayyidina Umar, dia kata
tafaqqahu qabla an tusawwadu. Maksudnya kamu pakihkanlah diri kamu dengan ilmu ni qabla an tusawwadu, sebelum kamu dilantik jadi pemimpin, sebelum kamu jadi sayyid. Maksudnya sebelum jadi sayyid, tafaqqahu dulu. Besar nak tafaqquh macam mana? Tauhid. Besar juga fiqh nak faqih macam mana? Fiqhnya. Siapa? Jadi pemimpin esok tak tahu pula nak buat apa. Tak tahu panduan mana betul, mana salah dalam syarak. Kalau dah ada kuasa esok, kalau kita tak tahu apa betul apa salah, apa yang salah tu ada dalam pentadbiran tu, kita tak boleh betul lepas kita tak tahu tak tahu apa yang salah. Dan kalau kita nak buat projek ke apa benda ke sesuatu tindakan, kita pun tak tahu apa yang menepati syarak, yang patuh SOP. Kan kacau tu. Jadi buat ikut kepala otak ni. Satu, mengaji ni satu benda yang sangat besar. Lagi kita nak ke depan, sebenarnya lagi besar cabaran. Kalau kita perhati ni, lagi je buat ibadat, lagi boleh mengaji, lagi boleh mengajar, anak murid pula ramai, lagi besar dia datang. Tak mengajar tak apa, bodoh duduk seorang-seorang je. Nak ujub apa? Ilmu pun tak ada. Kalau tak ada ilmu dia ujub, memang bengong sangat. Aku dah kutuk saja kan. Tapi yang ni, duduk tempat yang ajaib orang. Aku seorang saja yang betul. Dan memang ilmu dia betul. Kalau ilmu dia salah, satu hal kan? Kena kutuk-kutuk dibuktikan salah, bengong bodoh. Senang jelas. Dia tak ada. Memang ilmu dia betul. Memang ilmu dia betul pun, hebat pun, tepat pun. Dan yang kuat ibadat pun aku. Dan yang sah amalkan, dan sah amalku. Yang lain tiada sah. Pasal apa? Batin ni tak ada. Aku ibadat ada batin. Aku sembahyang ada hadir hati. Yang lain seorang ni semua tak ada hati. Pasal apa? Aku mengaji, diorang tak mengaji. Diorang tak kenal Tuhan, aku kenal Tuhan. Kenal Tuhan apa benda itu? Kerana tiada dipelajarkan dia. Jadi orang lain tak sah pasal tak pernah belajar. Fatihah pun tak betul. Selawat pun tak ada, zikir pun tak ada. Maka jikalau dipelihara oleh Allah Ta'ala. Jadi penyakit ni, dia bukan penyakit 3 ibadat dah. Ni penyakit ada ibadat. Sedekah, zakat ada. Zakat tu satu hal lah kan. Sedekah tu, hari-hari sedekah, bertabung. Pergi jumpa orang, hantar barang-barang makin miskin. Sembahyang, puasa, tak kira dia belajar, mengajar, bagi bantuan anak-anak yatim, ibu tunggal, pondok-pondok. Ni penyakit. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Nanti ada jalan untuk melepaskan daripada ni, melainkan kena mengaji balik berakidah, faham balik la ilaha illallah. Manusia tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Manusia makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Makhluk ni kalau ada sesuatu lah kedudukan ni, tiada lain melainkan semua limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Tak ada apa pada kita melainkan apa yang Allah Ta'ala beri. Kenallah Allah yang beri semua. Aku ni tak ada apa. Nabi pun dia kata tak ada apa kat aku. Kalau aku masuk syurga pun Allah yang bagi limpah kurnia, boleh aku masuk syurga, bukan sebab amal aku. Rasul pun macam tu. Satu Rasul macam tu memang kita boleh cakap. Tapi jaga penyakit ni tak, kita tak, orang kata apa, tak ada protect dengan tauhid. Tak sentiasa istidhar dan hadirkan hati kita dengan tauhid ke Allah Ta'ala. Boleh gurur bila-bila masa. Walaupun satu masa dulu tak pernah. Bila kita cuai je dalam bab tauhid ni, dia main lah ni sedetik je. Sedetik je main ujub. Selama ni tak ada orang semacam aku. Habis amal. Lebuh habis semua. Bersepai semua. Ujub, takabur, riak tu tempat-tempat yang memang syaitan itu tempat dia nak rosakkan amal kita situ. Takabur sikit je. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr la yadkhulul jannah.
Tak masuk syurga. Kalau ada besar zarah je dalam hati, ujub, riak, takabur, macam mana? Habis amalan dulu. Ungkit aja kita punya sedekah yang kita dah bagi juta-juta tu. Ungkit aja. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ungkit aja. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir kama sali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Kama sali safwanin, macam mana batu bulat, batu licin. Kama sali safwanin alaihi turab, ada tanah atas dia, fa asabahu wabil, ditimpa hujan lebat. Pum. Batu licin, tanah, hujan lebat. Macam mana? Fatarakahu solda. Hujan tu akan tinggalkan batu tu licin, licau. Pasal apa? Ungkit sikit ni. Aku yang bagi dia tu boleh buat mat habis. Habis. Tu siapalah boleh pelihara kita, melainkan Allah je. Dan tak ada jalan lain, mesti duduk di bawah payung tauhid. Sebaik-baik duduk bawah guru. Untuk kita kalau ada tu amal kita lama mana habis. Kalau dengan seadil kita, dengan sebab kita buat taat tu orang Ta'ala balas. Memang tak ada apa lah kita. Tak ada apa yang kepada kita ni melainkan semua limpah kepada dia. Itu memang kaedah kita diajar dalam tauhid. Apa dia? Kalau urdu disebut kawaid apa? Mesti semua apa yang kita dapat ni adil sinihi fadl sih. Jangan langsung ada akidah kita apa yang kita buat taat ni adalah disebabkan selayaknya aku dibalas macam ni. Aku duduk kedudukan ni di atas, ni usaha aku. Ni susah payah aku menuntut ilmu dulu. Aku ngapal. Dengan tu aku dapat kedudukan ini. Janganlah. Adil sini. Jangan kata yang ni adalah daripada kelayakan, kesayogian yang setimpal di atas susah payah aku. Aku buat taat, aku mengajar, aku mengaji, aku takwa, aku menghafal, aku sedekah. Yang tu yang aku capai tahap ni. Janganlah. Fadl sihat. Ngakulah ni semua ni apa ni? Limpah kurnia Allah Ta'ala semata-mata, tak ada apa daripada aku. La haula wala quwwata illa billah. Abra'u min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika ya Allah. Aku lepaskan diri aku. Kalau aku boleh tinggal maksiat pun bukan daripada keupayaan aku. Aku boleh taat pun aku lepaskan daripada keupayaan diriku, melainkan aku bersandar semuanya daya upaya untuk tinggalkan maksiat ni, boleh buat taat ni kepada semua daya dan upaya darimu ya Allah. Tak ada apa daripada kau. Memang kena hadir sentiasa tu. Lagi kuat taat, lagi kuat ibadat, lagi kuat mengaji, lagi kuat kena tunduk diri, lagi banyak kena ingat ilahi. Lupa Allah Ta'ala, lupa selawat, habis. Satu, lagi banyak, lagi mengaji, lagi pandai, patutnya lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau lagi banyak amal, hati tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, memang lingkup. Itu macam mana nak boleh hati ada hubungan dengan Allah Ta'ala? Mesti ada asasnya tauhid. Kalau tak ada, nanti dia akan jadi tashbih, dia akan jadi tajsim. Apa dia? Akidah pula rosak. Fahaman ke Allah Ta'ala tak betul. Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata. Allah duduk di atas, duduk atas arah. Rosak gila lah. Satu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Ngajilah elok-elok. Sedarlah diri. Taubatlah mana bodoh kita dulu tu. Sudahlah tu. Tu kita bodoh. Anak-anak kita yang bodoh-bodoh ni. Macam tu lah ayatnya. Jangan bagi anak-anak kita tu berulang sejarah batasnya mana kebodohan kita. Hantar dia mengaji. Apa Quran satu, tak habis lagi tu. Hantar pondok.
Pondok pun cari tok guru yang boleh ajar dengan ajaran betul. Tak hantar pondok kita tak apa. Bagi cari pondok yang boleh menepati SOP syarak. Dan tambah zaman lah ni macam kita jumpa malah, memang payah dah nak cari. Memang payah nak cari lah. Jikalau dipeliharakan oleh Allah Ta'ala hati orang itu, daripada demikian, daripada ujub tu, duk bangga diri, rasa kagum diri, nescaya didatangkan syaitanlah dianya yang keenam, iaitu disuruhkan dia oleh syaitan itu, orang itu, pada menuntut belajar ilmu dan mengajarkan dia dan membuat amal ibadat bersungguh-sungguh kerana Allah Ta'ala semata-mata, jangan diperbuat kerana masuk riak dan ujub dan sum'ah ni perasaan suka dipuji. Dengar orang sebut baik, kebaikan kita, kebolehan kita, keterampilan kita, kehebatan kita, suka dengar tu. Sum'ah tu daripada perkataan sami'ah. Riak, ujub dah biasa dengar ni, saya tak syarah lah. Menjadi sia-sia ibadatku itu. Oh, dia pandai lah, dia ngerti dah. Dah belajar dah ilmu tauhid. Betul lah ni semua. Dia kata jadi sia-sia ibadatku itu, tiadalah beroleh pahalanya bagiku. Bagi Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui, supaya dibalas Allah Ta'ala akan ibadatku itu pada hari kiamat esok. Kalau dengan kebajikan lagi dilepaskan oleh Allah Ta'ala engkau daripada kena seksa neraka dan dimasukkan engkau ke dalam syurga, kerana wajib pada Allah Ta'ala dengan janjinya itu membalas orang yang berbuat baik, dibalasnya dengan yang baik juga, dan orang yang membuat jahat itu wajib, tu urut dia situ kan, wajib pada Allah Ta'ala itu, tiada ia menyalahi janjinya. Maka jikalau ni apa masalah dia ni? Boleh lah, tak ada dah ujub, riak, sum'ah apa, tak ada. Tapi apa? Allah wajib balas aku. Pikut tu lah garantinya syurga, garantinya tak masuk neraka. Bukan maksudnya kita tak yakin di atas janji, tapi kita lupa bahawasanya apa yang kita bakal nak dapat tu limpah kurnia ilahi. Situ masalah dia. Satu formula tu besar tu, adil senahi fadl seh. Yang ni memang kena hadir dalam hati 24 jam. Tak ada apa yang aku dapat ni melainkan limpah kurnia Allah. Allah bagi fadl seh, fadl seh, fadl seh, fadl seh. Ni cakap urdu lah sikit kan. Saya ngaji kalau arwah tok guru kalau pondok-pondok, dia selalu sebut ayat Quran yang perkataan Nabi Sulaiman tu, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Cakap urdu boleh, cakap Arab boleh, cakap Melayu je. Apa? Ni Allah yang bagi, kurnia Allah Ta'ala belaka. Mai terlintas je Allah yang bagi, Allah yang bagi, Allah yang bagi, Allah yang bagi. Tambah pula yang kita duk buat tu memang taat. Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Dah taat, orang bagi pula. Mai apa? Cok kodok, goreng pisang, kek. Contoh kan. Bagi. Bagi lauk, nasi lemak. Bagi nasi lemak, nasi biryani. Bukan biryani koma-komanya. Hyderabad yang biryani tu. Tak faham surah. Hyderabad yang biryani. Bagi. Bagi rumah, bagi tanah, bagi apa? Bagi anak. Hoi. Semua. Bagi semua. Jangan rasa ke aku. Pasal syaitan dia akan bagi tu. Ini hasil bagi aku. Satu bahaya sangat orang duk buat kursus-kursus, duk tengok apa? Duk bagi motivasi sembahyang duha apa? Inilah magnet rezeki. Saya dengar tu cukup risaulah apa? Magnet rezeki. Dan ramai sebenarnya kalau tak belajar tauhid,
yang mendorong dia untuk membangunkan dia, untuk merajinkan dia. Duha tu rezeki tu. Tak betul. Selagi tak kita buat taat tu di atas sedar kita, aku ni makhluk, yang ni adalah di atas, ni kewajipan aku makhluk ya Allah, apa lagi aku nak buat? Bila engkau dah bagi semua kurnia ni, melainkan syukur ya kan kau ya Allah, aku sedang engkau bagi. Tu ya kita. Kita anak lah misalnya, bapak bagi kereta, bagi rumah, kau nak kahwin dia bagi bini. Nak kata apa lagi bapak kita? Terima kasihlah abah. Abah bagi semua, kereta bagi, bini bagi, ni semua dia bagi. Nak kata apa lagi? Yang ni bukan bagi kereta, bukan bagi bini, apa? Allah bagi ada, kita bagi nyawa kita, bagi melihat kita, mendengar kita. Tak ada apa yang ada kat kita dalam alam ni melainkan semua taklah bagi. Memang tu ubat paling besar sekali. Itulah la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Apa? Tak rasa yang menunaikan hajat aku, yang beri aku kurniaan semua ni melainkan Allah lah. Bila duk rasa daripada aku, wajib Allah Ta'ala balas setimpal dengan apa yang telah aku usahakan. Memang tak ada langsung beri kat makhluk, tapi Allah mesti kena balas kat aku. Dan maka jikalau dipeliharakan dia oleh Allah Ta'ala hati orang itu daripada demikian itu, amin ya rabbal alamin, nescaya didatangkan syaitan lah. Datang lagi, tak selesai lagi dia. Orang itu dianya yang ketujuh. Kalau kata dia dah tak ada perasaan tu, dia memang boleh dah. Semua ni limpah kurnia Allah. Taat, mengajar, mengaji, sedekah, tolong, apa semua kebajikan semua dia buat. Mengapai Quran, baca Quran, apa tak ada benda yang kebajikan dalam agama ni dia tak buat. Tolong, sedekah, ada harta pun semua dia ambil, dia belanja. Dia tak ada kumpul harta dah, ambil bagi. Tawakal gila lah ni Allah Ta'ala ni. Sampai dalam bukit apa kosong tak ada, semua betul ya ilahi, semua ni kurniaanmu, semua kurniaanmu. Macam mana? Dah pelihara ni, didatangkan dia yang ketujuh. Tujuh ni sudah habis kan, kalau ikut dia sebut ni. Apa dia? Ditegahkan syaitanlah orang itu, janganlah engkau belajar ilmu dan berbuat ibadat. Apalah faedahnya kerana tiada memberi faedah akan dikau. Dia pergi tang tu pula. Duk buat banyak, kata dia. Apalah faedahnya akan dikau amal ibadat itu dan belajar ilmu itu, adakah ada dimakan dan dipakai kerana jahat dan baik itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Ni guru hakikat makrifat ni sini kan. Dia akan pergi kat situ, jahat baik semua pada Allah Ta'ala. Lepas tu buat apa? Buat taat pun lagi duk ujub riak apa. Tu dia main tu, dia guru situ. Baik jahat ni semua daripada Allah Ta'ala. Lepas tu apa dia nanti? Dia bagi buat jahat pula. Kalau itu tak nak buat jahat langsung. Sekarang bila dah taat bagus kita punya sampai satu kedudukan, buat baik pun Allah limpah kurnia dia. Baik pun daripada dia. Ni kenal tauhid bagusnya ni apa? Jahat pun daripada dia. Semua kullun biyadillah. Kullu minallah, kullu min indi rabbina. Jahat pun daripada Allah Ta'ala. Minum arak pun daripada siapa? Takdir Allah Ta'ala azali lagi aku jadi macam ni. Makrifat ni. Tak semayang pun aku dah sampai tahap makrifat dah. Macam mana? Dan memang antara gurur orang yang gila dah buat ibadat, asal ibadat bagus ni, taat semua limpah kurnia, sampai satu tahap syaitan akan gurur macam ni. Waktu duk rasa taat aja, nanti dia akan bagi macam ni. Saya ngaji ingat dia ada guru sebut, dia kata macam ni, dia bagi datang ilham macam ni, tak pernah rasa bersalah pun. Waktu buat macam mana? Nak rasa bersalah, diideakan boleh buat apa? Pergi buat salah. Buat salah apa? Macam-macam lah.
Mencuri nampak bodoh kan, nak ambil harta orang. Duit banyak sedekah ni. Ni, apa dia? Nak cari apa dia? Dosa, sekurang-kurang dosa untuk pergi buat. Zina. Sagi, kena balut dengan bapa orang. Nak apa? Bunuh orang. Mana boleh? Memang antara guru dia masuk sebut cerita dalam kitab-kitab tasawuf apa? Minum arak. Siapa? Bunuh orang, nanti orang bunuh kita balik, kena tangkap ni ya. Buat hak biasa-biasa sudahlah. Apa? Minum arak. Ni salah seorang je, orang lain tak tahu. Minum. Tujuan buat apa? Bagi rasa dosa, baru nak kuat lagi ibadat. Memang cerita bersisa tu kan. Yang ahli ibadat gila punya. Iblis datang nak guru dia macam mana? Main datang rupa seorang ahli ibadat juga. Satu orang yang ahli ibadat juga. Dia duduk ibadat dalam masjid tak reti-reti. Dia ada istilahnya pondok dia lah bahasanya. Memang terkenal sangat kawasan tu tentang dia ni. Lepas tu buat macam mana? Iblis datang solat. Dia dah tak larat dah. Iblis tak berhenti lagi. Iblis ni memang Iblis punya ibadat ni, sebelum dia jadi iblis tu, tak ada permukaan atas muka bumi ni yang tempat dia tak pernah sujud. Jadi tak heran dia ibadat. Engkau boleh 2-3 hari, dia dah berpuluh tahun, beribu tahun ibadat dah. Orang tu dah berhenti dah. Hai. Tak berhenti lagi ni. Dia dah tidur, bangkit-bangkit. Loh, tak tidur ke? Sampai kagum dia Iblis dengan Iblis. Iblis datang macam-macam. Dia tak akan putus asa. Menyesal tu illa ibadaka minhumul mukhlas. Mukhlis dia kacau lagi. Siapa nak, kita memang nak kata dakwa kita mukhlas macam mana? Kita bukan boleh dapat duduk kedudukan tu. Kita hanya boleh buat mukhlis. Mukhlas tu Allah Ta'ala punya kerja. Selagi kita tak ada pergantungan diri dengan Allah Ta'ala, tak rasa yang apa ada kat kita limpah kurnia dia, memang masih ada peluang pada Iblis untuk uruskan kita. Bukan lah tu, dia bukan urus sikit-sikit. Dia perdaya ni esok terbalik ni lebih teruk pada orang jahat yang tak semayang ni. Balik ada cerita bersisa tu. Cerita apa? Waktu bila ibadat sampai dia kagum sangat. Kagum gila kan. Berhari-hari orang tu duduk. Memang dia tak ada challenge lah ibadat. Pasal dalam kampung tu tak ada orang lah yang lebih besar pada dia ni. Dia orang paling hebat apa-apa. Pula tu ikhlas. Tak ada langsung nak riak, ujuk apa, tak ada lah. Betul-betul lillahi ta'ala. Tapi kepegut dia ni orang ni. Betul buat apa? Sembang. Tunggu tengok kau tu rehat. Boleh tanya sikit tak? Dia tak kenal orang tu. Saya nak tanya sikit lah. Saya ni duduk sini lama dah. Saya tak pernah tengok lagi ada orang boleh buat ibadat macam awak. Saya cemburu tengok. Saya pun nak buat ibadat macam awak. Ada tak jalan? Tolong ajar saya. Kenapa awak boleh ada kemampuan macam ni? Saya dah tak boleh buat lah. Bagus tak? Bagus tak perasaan tu? Oh, bagus. Bagus ni. Saya dah tak ada jalan lah nak tiru macam awak. Saya mengantuk tu tengok awak macam tak mengantuk je. Apa rahsia awak boleh buat ibadat macam ni? Apa rahsia? Oh, Iblis kena kawan tu, kena masuk jerat dia. Jual mahal kamu tak boleh dapat tahap aku. Tolonglah, saya nak sangat kata dia, untuk takarrub dengan Allah Ta'ala sampai tahap ini. Kau tak boleh, kau takkan boleh capai. Tolonglah. Tak ada siapa yang saya rasa yang boleh beri pada panduan pada saya untuk saya nak upgrade diri, punya model lah sikit kan, upgrade diri. Melainkan awak je. Pasal tak ada orang yang boleh buat macam ni. Saya tengok awak je. Tolonglah cerita pada saya. Macam saya nak jadi macam awak. Macam awak tu macam Iblis. Tahu. Ada.
Kata boleh, tapi aku takut kau takkan boleh buat apa yang aku sarankan ini. Aku nak juga, kata dia. Kau takkan sanggup punya. Oh, dia punya guru tu main muka sikit-sikit. Oh, kau takkan sanggup punya. Saya nak juga. Saya tahu ni satu kedudukan yang sangat mulia. Pujuk rayu, baiklah. Kau kena buat satu dosa. Apa ni? Bunuh orang. Kenapa pula kena buat dosa? Dengan sebab dosa lah nanti akan menyebabkan kau boleh buat ibadat seumpama aku. Dosalah yang membangunkan kau untuk kau menyesal. Kau takkan tidur malam. Tak boleh tidur malam pasal terlalu menyesal dia atas dosa yang telah kau buat. Logik juga. Dia akan bagi ayat logik, main. Logik juga. Saya cerita dengan Tok Guru cerita masa mula-mula saya dengar, first impression dengar cerita ni. Uish, syaitan ni maksudnya bukan sebarang orang dia boleh kalih gitu, dia twist sikit ya. Dia tak haloba kita nak tarik tu. Dia twist kita macam tu lah. Kalau takat mengaji ni, memang dia twist macam-macam lah. Ni dah gila punya ni. Dia kata tu. Betul juga ya. Tapi membunuh ni, nanti aku akan dibunuh balik. Kalau itu kau tak boleh duduk tahap aku. Tolong, tak ada jalan lain lah ke? Tak boleh. Tolonglah. Minta merayu semua ni. Dia kata apa? Baiklah. Yang ni kurang sikit. Kau pergi berzina. Carilah perempuan mana-mana. Berzina. Nanti apa pula tindakan orang ramai kat aku? Macam itu. Tolonglah, tak ada jalan lain. Baiklah. Yang ni penyudah. Kalau kau gagal ni, kau tak sanggup buat ni, tak ada dah. Aku nak bagi apa-apa cadangan untuk engkau, untuk jadi seumpama aku. Dan yang ni lagi mudah. Engkau tak perlu risau dengan sesiapa. Pasal apa? Pasal dosa ni melibatkan hanya engkau dengan Tuhan saja. Kau pergi minum arak. Tak ada siapa nak bunuh engkau. Tak ada siapa nak pukul engkau. Dengan senyap-senyap kau pergi minum arak. Lepas tu kau akan menyesal di atas minum arak. Berdosa besar kan? Takkan tak dosa besar aku, gila punya. Kau menyesal tu kau akan boleh jadi macam aku. Untuk aku nak minum arak mana? Orang soleh. Mana reti kedai arak? Kedai arak tak tahu. Aku nak minum arak macam mana? Kawan tu dah masuk jerat dia kan. Kau pergi kedai tu. Kat sini. Kedai tu ada jual arak. Yang jual arak tu orang perempuan. Kau minta kat dia. Bagi tahu, kata aku yang suruh bagi. Okey. Pasal nak ni. Dia akan urun macam tu. Minum. Orang tak biasa minum arak. Minum segelas pun pening malah habis dah. Pijau mata. Apa jadi? Dah pening. Yang jual perempuan. Perempuan ni sapu. Dah perempuan sapu macam mana? Salah tak? Macam mana? Bunuh. Pecah. Si orang dapat lari dia. Jumpa balik iblis ni. Dia tak tahu iblis. Buat apa? Ni macam mana ni, aku nak buat macam mana ni? Dia urur sampai dia mati tu, mati dalam su'ul khatimah. Itu bersirah tu. Yang kalau ikut kisah dia sampai dia minta tolong
syaitan pun dia lepas diri. Lepas dia dah orang tangkap kan. Orang semua cakap cari siapa pembunuh apa-apa, dia adilkan dia. Sampai keputusan dia ni akan dibunuh balik. Diikat apa dengan orang ramai. Sampai tahap untuk dia dibunuh, dipancung kepala. Kena ikat ni. Orang semua pakai tengok memang malu tak kira lah dia. Tujuan macam apa? Nak ibadat tu. Orang masyarakat punya gila lah, punya marah kat dia. Lepas tu apa jadi? Syaitan datang. Jadi kau nak jadi macam aku kan? Ni macam mana kesudahan aku ni? Apa punca ni tu? Kau ngaji tak habis. Kau tak tahu sebenarnya nak rojok kat siapa. Engkau minta bantuan dengan makhluk. Engkau pun kau nak rasa kagum di atas seronok engkau. Engkau tak rasa limpah kurnia daripada Allah tu masalah tu. Jadi syaitan ni dia akan kecoh ni sampai buat maksiat. Jadi kalau ikut kisah dia tu sampai macam ni lah. Syaitan kata, aku boleh tolong kau. Bila saat engkau nak dipancung kepala tu, engkau isyarat. Saya tak ingat lah berapa lama tak ingat sejarah tu, kisah tu. Nanti nak lupa lah. Engkau tunduk, angguk kat aku. Angguk isyarat kata minta pertolongan daripada aku. Aku akan tolong kau. Waktu nak kena pancung tu, dia pun apa? Minta tolong dengan makhluk. Dia nak tu minta tolong dengan makhluk. Maksudnya Allah bukan minta tolong dengan Allah, minta dengan makhluk. Kita ni minta dengan makhluk, tak usah sembang lah. Minta dengan duit, minta dengan orang, minta dengan kereta, minta dengan pomen, minta dengan bini. Minta. Sabab kena ambil tempat sabab. Itu amal jasad. Amal qalbi mesti gantung Allah Ta'ala. Macam mana tu nak hidup macam tu? Yang tu dia sekali je masalah tu. Taat gila punya. Kita nak taat macam dia tak ada. Mana mahu puasa setiap hari, bangun malam tidur 5 minit, lain semua qiyamul lail. Mana mahu kita naumul lail sembahyang 5 minit. Tubuh rasa hebat dah. Astagfirullah. Tu dia kata, tiada siapa yang membuat kebajikan baik buruk ni jahat semuanya daripada Allah Ta'ala, kerana jikalau sudah engkau itu dijadikan Allah Ta'ala akan orang yang berbahagia, kalau Allah Ta'ala jadikan berbahagia, nescaya tiadalah memberi mudarat akan dikau pada meninggalkan ilmu dan ibadat. Makrifat lah ni. Kalau kau tak ibadat pun, kalau Allah Ta'ala nak masukkan syurga, masukkan syurga. Kau tak perlu semayang lah sebenarnya. Kau dah sampai satu tahap makrifat. Kau tak faham ke lagi? Orang lain tak faham. Kau dah faham sekarang. Apa dia? Kalau kau tak taat pun, Allah Ta'ala nak masukkan syurga bila-bila masanya. Bukan sebab taat kau tahu dia boleh masukkan syurga. Takkan kau tak tahu? Sekarang aku dah faham lah. Tak, memang orang yang duduk atas ni dia akan guru sampai macam ni. Satu belajar tauhid bagi selesai. Satu kena dapat pimpinan guru, betul lah. Pada meninggalkan ilmu dan ibadat dan mengerjakan maksiat, nescaya tiadalah menambahi akan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau kau buat taat pun, Allah Ta'ala tak bertambah kemuliaan dengan sebab taat kau. Dia akan datang macam tu. Memang betul kan? Memang kita buat taat bukan menambahkan kebesaran Allah Ta'ala dan kemuliaannya Allah Ta'ala, tetapi harus saja ia kepada Allah Ta'ala. Ni sebab Allah Ta'ala ni, dia nak jadikan kau macam mana pun harus saja. Betul maklumat dia tu betul. Memang betul pun harus ya, dia nak bagi kita apa pun. Tapi dia tak suruh kita jadi mangkuk ayun macam tu. So syaitan ni dia punya tipu daya dia lemah pasal dia cakap tu betul. Tapi kita punya faham tu salah. Lagi. Dan jikalau telah sudah engkau dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dikau itu daripada orang yang celaka, nescaya tiada memberi faedah akan dikau ilmu dan amal ibadat. Ibadatmu ini dimasukkan jugalah akan dikau ke dalam neraka.
Sia-sia je kau buat ibadat. Baik, enjoy. Untung-untung sabut timbul dapat masuk syurga. Kalau kau buat taat pun, kalau dia dah masuk dalam neraka, apa jadahnya kau? Oh, dia bagi tu lah. Rugi pula aku. Baik, enjoy dulu. Enjoy pun, aku dah kenal dia siapa. Takkan dia nak sia-siakan aku. Semua baik buruk datang. Dia putak lah. Satu kita ni kalau tak dapat pelihara Allah Ta'ala, Allah. Dan nak dapat pelihara Allah Ta'ala tu tiada lain. Ngaji satu, guru mesti betul, dan dapat pimpinan guru. Itu paling besar. Faham ni guru macam mana yang kita nak dapat pelihara Allah Ta'ala ni. Mestilah guru yang juga, guru ni mesti dia memang dijamin dapat pelihara Allah Ta'ala. Siapa dia? Aulia. Satu, kita kena cari guru. Kalau dapat guru yang aulia, yang wali ni paling best. Macam mana nak kenal wali pula? Kan dalam malam ni kelayak tu. Macam mana nak kenal wali tak wali? Pertama, kalau sebut pidah sebut pilihan. Nak kenal wali macam mana? Pertama, mesti dia duduk atas jalan syariat. Dan tengok wali, tengok tu dulu. Kalau tengok wali pakai seluar pendek, itu kuali. Lempar parit aja. Isap okok kuat, wali tak kucing apa isap okok. Tapi dia pun tengok pelik-pelik sikit, baju pun tak pakai, isap okok kuat. Okok pula gudang garam tu, tak main lah. Okok murah-murah tu pun yang bayar cukainya, tak main lah. Yang songlapnya haram, songlapnya haram, yang ni halal. Macam apa? Bayar cukai. Cerita apa ni? Usung ke mana? Wali, tak kenal wali. Pertama mesti jalan syariat. Mula tu dia patuh syariat ni, dia berguru kat mana dulu? Dan anak murid yang dia ajar, adakah yang ramainya jadi betul atau ramai jadi sesat? Kalau ramai jadi Wahabi, tu awal-awal tolak. Pasal dia Cik B. Dia ajar Allah Ta'ala. Susah awal je. Wahabi tu. Ni taat ni. Gila punya. Nak kenal dia, tengok anak murid dia. Dia tu aja anak murid dia. Anak murid dia ikut jalan syariat ke keluar dari syariat. Dan adakah anak murid dia macam mana dia tu, kalau dikatakan wali, adakah dia boleh produce wali pula? Kan bandingan ni, kalau seorang hafiz, boleh tak dia produce hafiz lagi? Kalau dia ni, kalau kata Tunggu alim, memang anak dia asuh betul, anak dia pun memang nak mengaji, boleh tak dia asuh anak dia? Kalau tak anak dia pun anak murid dia yang memang nak mengaji dengan dia, macam mana dia pandai tu, dia boleh asuh anak murid dia jadi pandai. Bandingannya gitu lah. Ni kalau wali, boleh tak dia produce wali pula? Kalau memang dia ni wali memang rumah wali, siapa masuk rumah dia, maksudnya siapa mengaji kat dia, tengok keluaran hasil didikan dia macam mana. Wali. Anak murid yang dia ajar semua jadi ahli tauhid. Kalau ada yang sewil pun ada lah, 2-3 orang sewil memang ada yang sewil pun. Yang sewil tu maksudnya tak ikut jalan dia, berpaling lah, tak ikut asuhan dia. Tapi yang ramai, semua yang boleh, anak murid dia dengan Tok Guru sendiri, hidup Tok Guru tu memang dalam keadaan patuh syariat, SOP dia semua cantik, tepat, tawakal, tauhid, ilmu semua susun, madrasah apa semua elok. Lepas tu anak murid dia macam mana? Anak murid dia pun dia asuh semua dalam keadaan taat. Apa saya nak sebut tadi? Semua macam mana guru dia ajar, macam tu anak murid dapat. Allahumma salli wa sallim ala tepat macam mana ajaran guru tu. Dan hubungan guru dengan murid ni kita boleh tengok macam mana sahabat dengan Nabi SAW, hubungan dia tu, korban dia, tolong menolong dia, kasih sayang dia, taat dia, hormat dia. Guru tak minta, tapi murid jadi macam tu. Dan guru pun tak rasa bangga di atas apa murid bagi khidmat dekat dia. Tak ada.
Memang guru pun sentiasa duduk dalam keadaan ingat Allah Ta'ala sentiasa. Ni nak tengok wali sebenarnya, ciri-ciri wali kan. Kalau buat dapat guru macam ni, ni paling best. Saya sebut tu, kalau saya duduk pondok, memang untuk guru macam tu. Anak murid khidmat tak kira. Kebun durian ni apa, dia tak payah pergi tak apa. Tapi dia pergi ke lah. Tak adalah pula bila anak murid dah khidmat cuci tebas durian ni apa-apa. Dia buat tak tahu je, tak apa. Kebun aku ni, aku tak pergi tengok tak apa dah. Semua orang urus dah. Aku dah senang dah goyang kaki. Tak pasal kebun dia. Aku lagi berhak untuk pergi masuk kebun tu, untuk aku buat kerja. Dia orang nak tolong. Aku tak bergantung pada dia orang. Dia orang yang akidah ni. Aku tak bergantung pada dia. Kalau dia orang tak buat pun, aku kena buat. Sebab ni kebun aku. Aku yang tanggungjawab. I am the most responsibilities. This my properties. Aku kena jaga lah. Ini tanggungjawab aku. Takkan aku nak suruh orang. Tak pun aku upah. Dia orang nak khidmat satu pasal. Kalau tak ada orang nak khidmat, siapa aku nak suruh upah? Upah aku takkan suruh peri. Pasal apa? Ni muamalat. Betul muamalat dia. Maksudnya dia takkan bergantung dengan orang. Dia akan buat kalau dia nak suruh, mesti mengikut yang patuh syaratnya. Aku upah kau. Kebun ni berapa mesin, berapa duit. Dia tak akan suruh buta-buta gitu. Pasal kau tak kenal kan kutuk guru. Tak ada pasal. Orang nak buat punya pasal. Dia pergi buat. Apa saya nak tunjuk kata ialah perjalanan syariat dia betul, tepat semua. Tepat semua. Dia tak pernah istilahnya mengharapkan pertolongan orang. Kalau orang tolong pun, dia tak tinggalkan kerja yang sepatutnya dia buat. Anak murid jaga lembu, pondok semua ada yang tukar repair. Peri, mana ada? Macam mana dia peri, anak murid pun semua peri. Anak murid pun khidmat peri. Tak ada langsung apa-apa minta pada guru pun minta bagi peri, anak murid pun bagi khidmat peri. Macam mana guru ikhlaskan diri, murid pun ikhlaskan diri. Yang ada yang tak betul tu satu hal. Yang tu, kalau yang tak betul itu sikit, kebanyakan yang menjadi ni, untuk guru macam ni pegang elok. Pegang elok. Kalau tengok macam semacamnya lain aja pasal, lain hal aja tengok. Lain hal tu nak tengok dia punya perjalanan syariat macam mana. Sikitlah sebut tentang guru tu kan, pasal dah sebut wali tadi. Jadi memang sebab baik guru yang tahap tu. Kalau takat guru jadi selebriti aja, takat jadi mufti aja, itulah. Ya. Tengok anak murid dia jadi macam mana. Kalau tengok mufti, macam mana dia kelang kabut jadi Cik B, anak murid pun jadi kelang kabut Cik B. Saya duduk dekat lah. Cik B tu bahasa baru. Selalu saya tak promotion lagi. Ini saya promotion lah Cik B. Satu masa dulu Pak Wahab, lepas tu Cik Wahab, Ya Wahab, Wahabi lah Pak Nasrul tu kan. Ni Cik B. Jangan tak faham lah esok Cik B tu kan. Yang tu nampak manis sikit pasal Cik kan. Tak kahwin lagi Cik kan. Jangan pergi kahwin dengan dia lah Cik B. Baik, itu menyambil lah sikit. Dan guru syaitan ni dia akan kata, jikalau dikenaki oleh Allah Ta'ala akan dikau daripada orang celaka, nescaya tiada memberi mudarat faedah akan dikau ilmu dan amal ibadatmu ini. Dimasukkan juga kamu ke dalam neraka. Tiadalah engkau ketahui akan iblis itu beberapa puluh ribu tahun ia ibadat, amal ibadat kepada Allah Ta'ala, tiada terlawan oleh segala malaikat yang muqarrabin daripada yang kuat ibadatnya itu. Ibadat pun kalah dengan iblis. Ibadat lah. Malaikat pun kalah ibadat dengan iblis. Malaikat dia pasal terhad, mana Allah Ta'ala suruh dia buat. Mana yang di luar daripada perintah Allah Ta'ala, dia takkan buat suka hati dia. Iblis ni dia mukallaf. Dia tak mukallaf, dia boleh buat lebih daripada malaikat. Tapi bila masalah na'udzubillah. Baik. Jadi memang dia ni kuat sangat ibadat, maka tiada juga boleh memberi faedah segala amal ibadat yang banyak itu maksiat. Tiada boleh memberi faedah segala amal ibadat yang banyak itu maksiat.
dimasukkan oleh Allah Ta'ala juga ke dalam neraka. Tiada boleh beri faedah segala amal ibadat yang banyak itu. Amal ibadat tu tak boleh bagi faedah. Kita baca ni, tiada memberi faedah segala amal ibadat yang banyak itu maksiat. Tiada beri segala amal ibadat itu maksiat. Maksudnya amal ibadat tu tak akan beri faedahkan akan maksiat. Dimasukkan oleh Allah Ta'ala juga ke dalam neraka. Kalau Allah Ta'ala nak bagi masuk, walaupun ada amal ibadat, kalau Allah Ta'ala tak ampun dengan maksiat tu, masuk neraka juga. Lihat cerita itu. Nescaya dimasukkan juga iblis oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Jadi yang ni kalau ikut dicerita takat iblis tu habis itulah. Macam tak ada berhenti baca tu. Tak kena sat. Jadi antara guru dia kata dia, jikalau telah sudah engkau jadikan Allah Ta'ala akan dikau itu daripada orang celaka, nescaya tiada memberi faedah akan dikau ilmu dan amal ibadatmu ini. Dimasukkan juga akan dikau ke dalam neraka. Tiadalah engkau ketahui akan tiadalah engkau ketahui okay. Betul tu. Masih urur dia lagi ni. Tiadalah engkau ketahui akan iblis. Kau tak tahu ke iblis ni? Beberapa puluh ribu tahun ia berbuat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, tiada terlawan oleh segala malaikat yang muqarrabin daripada kuat ibadatnya itu. Maka tiada juga boleh memberi faedah akan segala amal ibadat yang banyak itu. Tak beri faedah segala amal ibadat itu maksiat, akan maksiat dia. Maksudnya dengan sebab sekali dia neraka, taat dia yang puluh ribu tahun yang dikagumi oleh malaikat muqarrabin mutalih lawan, sekali yang dia neraka, dimasukkan oleh Allah Ta'ala juga dia iblis ni ke dalam neraka, iaitu dimasukkannya juga iblis ni oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Baik. Maka jika dipeliharakan Allah Ta'ala. Okey, siap. Itu antara guru dia lah. Sampai pergi ke iblis tu. Kalau taat banyak-banyak pun, habis-habis jadi macam iblis, last sekali tengok kantoi. Masuk neraka juga. Baik tak payah ibadat. Dia. Lama-lama macam mana? Konon makrifat, habis tinggal syariat. Ahli makrifat yang kita tengok zaman ni yang bunyi makrifat tu banyak tu. Apa masalah dia kalau berhati tu? Tauhid. Masalah tauhid. Si masalah akidah. Maka jika dipeliharakan oleh Allah Ta'ala hati orang itu, amin ya rabbal alamin. Daripada demikian itu, nescaya didatangkan syaitanlah akan orang itu duka citanya, tiada dapat didayakannya. Kalau syaitan datang macam ni pun, dia dah dapat taat macam ni, dia tak tinggalkan taat, tetap kekal di atas syariat. Dengan hati dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tak ada wujud riak apa. Inilah yang dipanggil mukhlisin, yang bakal mendapat mukhlasin. Tapi nak dapat macam ni macam mana? Kita sembang macam ni sudahlah, sembahyang sunat okey tak? Kalau kita orang majlis masjid ni solat fardu memang jaga dah kan. Main jemaah okey tak? Jemaah sentiasa tak? Tanya gini, awal waktu ke tunggu orang azan mau datang? Ke kita datang sebelum orang azan? Sajalah bagi upgrade sikit kan, upgrade sikit. Yang tu pun kita celum-celam nak. Subuh bangun sendiri ke orang lain kejut? Ke tak pernah terkejut? Senang ke susah nak bangun? Bangun tu pula dengan ingat Allah Ta'ala ke tak ingat Allah Ta'ala? Banyak lagi lah kita kena repair. Tambah pula nak repair tu ibadat tu, cerita ibadat tauhid macam mana? Faham ke la ilaha illallah? Nafi sifat pelajaran apa? Okey tak okey? Tak okey macam mana nak bawa tahap tu? Kalau kata kita boleh tahap ibadat satu hal pun, tauhid tu tak tahu cara nak bawa tauhid. Saya ngaji ada guru nasihat, dia kata ibadat fardu memang tak boleh tinggal. Pasal ambil faham, pernah mengaji hadis yang ada sahabat Nabi SAW pernah datang,
Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, apa yang Allah Ta'ala fardukan aku? Kata, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji. Kalau bagi siapa yang mampu. Kata dia, kalau aku tak tambah dah ibadat aku, melainkan hak fardu ni saja, cukup tak? Sahabat saya, Rasulullah kata cukup. Macam mana tu? Tak payah tambah ibadat sunat. Ulama kita syarah kat situ, antara saya ngaji dulu Tok Guru sebut je ni. Memang hak fardu dia buat hak amal fardu yang ibadat zahir ni macam tu lah. Tapi batin dia sentiasa tasdik, yakin kepada Allah Ta'ala. Tak pernah rasa apa taat yang dia buat, walaupun setakat tu dengan urusan duk buat ni, tak pernah cari atas kata matlamat dia ke dunia. Akidah dia sentiasa benar. Allah lah, dialah ilah, makhluk tak duduk kedudukan ilah sama sekali. Akidah dia yang sahih tu, yang betul tu, cukup dengan ibadat fardu saja. Yang hati dia sentiasa dalam keadaan bergantungan hati pada Allah Ta'ala. Dia makan minum ni, walaupun tak ada bagi ibadat sunat yang lain yang khas, tapi kalau dia bergerak pun, la haula wala quwwata illa billah. Dia makan minum pun, Allah tengok je makanan, Allah beri rezeki. Ni makhluk Allah, aku berhajat ke Allah. Makhluk ni perantaraan, ni laluan je Allah Ta'ala bagi nikmat ke aku. Sebenarnya Allah bagi nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Makan, bernapas, berjalan, minum, tengok, dengar, tak pernah ada hak lain tawajuh dia, hati dia, melainkan hanya berkiblatkan Allah Ta'ala. Fardu dia memang tak tambah daripada fardu, sunat tak tambah langsung, tapi hati dia sentiasa tasdik, yakin ke Allah Ta'ala. Orang ni memang selamat. Kok kita tak boleh buat itu? Tapi apa jalan dia? Kalau kata jalan dia tu yang tutup guru kita pun memang ada yang ajar itu, apa dia? Betul ke ajaran yang mana memang dia dah ajar kat kita? Ibadat fardu memang tak boleh tinggal, tanggungjawab dengan mak ayah, keluarga, masyarakat memang tak boleh tinggal. Betul, apa yang kita nak betulkan sekarang kehidupan kita? Betulkan akidah kita. Lagi akidah ni, ilmu iman tu dah ada, sekarang nak buat apa? Amalkan ilmu iman tu dalam keadaan seharian. Apa dia? Allah sajalah yang menunaikan dan memberi kepada aku, beri mudarat manfaat. Makhluk tak boleh tunai apa-apa kat aku. Aku ni, bagi ada aku ni Allah, bagi hidup aku Allah, bagi akal kat aku Allah, bagi iradah aku, bagi kederat kat aku Allah, mendengar aku, melihat aku, bercakap aku Allah. Apa yang dengan kepandaian ada kat aku ni, aku bekerja, rezeki ni datang daripada Allah. Apa yang ada, anak isteri aku ni semua adalah daripada Allah. Ya Allah, bimbinglah, bagilah aku ni sedar semua ni kurniaan-Mu. Jaga jangan saja jebakkan diri dalam maksiat. Taat walaupun fardu tak tambah, hati sentiasa dalam keadaan macam tu. Jalan. Ni salik. Ni orang ahli ibadat, abid. Dia ada sebaik-baik keadaan, dapat guru yang dia asuh kita untuk duduk dalam keadaan macam tu. Itu dia kata, kalau Allah Ta'ala peliharakan kita daripada boleh gurur untuk tinggal ibadat, tinggal taat macam mana pun, kalau duduk dalam keadaan hanya jaga fardu ni, Allah tak kena raya. Pasal syaitan dia tak akan istilahnya putus asa untuk gurur dengan kita. Macam tu lah, pernah beringat. Pasal nanti dia akan kata apa? Saya nak tunjuk kata dia punya guru tu macam mana? Aku walaupun tak buat fardu, tak buat fardu, silap. Fardu aku tak tambah sunat, tapi hati aku sentiasa duduk berzikir. Dia orang ni ibadat sunat banyak aja, tapi hati tak zikir. Aku hati duduk berzikir. Lembuh juga. Jadi apa jalan? Kau kena buat juga sunat. Satu, tak ada lah kaedah taat kita untuk kita jadi orang yang boleh nak pergi berjalan ke Allah Ta'ala ni, melainkan awamir ni mesti imtisalu awamirillah. Semua perintah Allah Ta'ala ni buat sedaya mungkin. Ittaqullah mastata'tum. Takwalah pada Allah Ta'ala. Maksudnya taat ke Allah Ta'ala ni dengan mengerjakan apa ibadat fardu dan sunat sedaya mungkin. Tapi buat jahat jangan sekali.
Jangan sekali-kali letakkan diri buat jahat. Mesti cari jalan untuk jalbi manfaat, untuk tarik manfaat. Mudarat jangan cuba walaupun buat sekali. Walau apatah lagi macam mana duk sebut tadi. Syaitan ni antara gurur dia akan cuba jebakkan kita masuk ke dalam maksiat. Walaupun sekali dia dapat tu, bersorak gembira dia. Pasal itu adalah jambatan untuk seterusnya dapat masuk jerat iblis syaitan. Satu, jauh sangat maksiat ni, kalau memang kena jaga sangat. Sekalipun ibadat tak kuat, tapi jangan ada jalan untuk pergi buat maksiat. Jalan maksiat mesti kena halang sehabis-habisnya. Kaedah perubatan saya ngaji ada Tok Guru sebut serupa prinsip tu. Kalau tak makan ubat pun jangan makan racun. Adanya prinsip. Ubat tak makan, tapi jangan makan racun. Misalnya berpantang. Walaupun taat ibadat sunat puasa apa semua tak buat, tapi kena berpantang, jangan buat benda haram, even makruh pun tinggal. Jangan pergi situ. Tapi kalau tengok buat ibadat, merokok kuat, contohlah, misal saya pergi merokok contoh tu, benda mudah. Ada orang mengajar kuat, merokok pun kuat, jaga. Ada kebolehan nak guru untuk mudah. Na'udzubillah. Mudah tak ada pelihara kita. Jauhkan kita daripada tipu daya syaitan ni. Dan untuk jauh dia kita belajar dah. Ada protect shield ni tiada lain. Kena banyak kan zikir, fikir, hati sentiasa hadir. Yang makhluk ni tidak memiliki ilah sama sekali. Allah juga memiliki ilah. Dengan mana la ilaha illallah tu nafi, sebab dia macam mana? La mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Makhluk ni takkan ada sifat istighna, iftiqar, melainkan Allah saja yang wani an kulli ma siwahu, faqir ilaihi kullu ma adahu. Bahasa pendek dia, Allah saja wani, makhluk ni sentiasa fakir. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Allah sajalah penunai hajat. Makhluk bila-bila pun makhluk. Kalau nampak kau makhluk pun, makhluk adalah laluan saja. Tu sepe kita punya bab tauhid. Itu jalan untuk lepaskan kita daripada tipu daya syaitan ni, supaya hati kita ni sentiasa mendapat tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita tauhid hakiki tu, insya-Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala pelihara kita, duka ceritanya syaitan tiada dapat didayakannya orang yang dalam peliharaan Allah Ta'ala macam ni. Jadi hati ingat Allah Ta'ala, sentiasalah rujuk ke dia, sentiasa sedarkan tiada apa yang kita dapat ni melainkan semua limpah kurnia dia. Demikianlah kata dia, daya syaitan, tipu daya syaitan itu kepada manusia hendak menyesatkan dia. Syaitan ni akan manusia itu dengan dayanya pada mendayakan, mentipu dayakan segala manusia pada ilmu, pada ibadat. Memang yang ni lah tempat dia tipu daya. Orang tak ada ilmu, tak ada ibadat, dah lama dah tertipu daya. Taubatlah banyak-banyak. Tak ada ilmu, ada ibadat pun tertipu daya juga kan. Ada ilmu, tak ibadat pun tertipu daya juga. Kena buat dua-dua. Walaupun begitu, jangan tak tahu syaitan masih akan cari jalan untuk memperdaya kita. Itu sebaik-baik jalan, duduklah di bawah bimbingan guru. Melainkan kata barang siapa orang yang telah dipelihara oleh Allah Ta'ala imannya. Jadi duduk di bawah pimpinan guru, diasuh untuk jadi mukhlisin, sampai diasuh dah istiqamah macam tu, limpah kurnia Allah Ta'ala, jadi mukhlasin. Allahumma ja'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Dipeliharakan oleh Allah Ta'ala imannya, tetap daripada dunia, tetap iman kita ni di mana? Daripada dunia datang pada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah dapat kita macam mana isyarat Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tiada kena dayanya syaitan. Itulah
Kata dia insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kata dia Allah Taala lah yang tahu perkara yang sebenar, yang betul. Kita ni semua jahil, melainkan dengan apa yang dia beri. Wa ilaihi marji'u, wa ilaihi marja' wa ilaihi marja'. Kepada Allah Taala jugalah tempat kembali, wal ma'ab, dan tempat balik, tempat pulang. Amin ai istajib doana. Perkenankanlah doa kami ni ya rabbal alamin. Allahumma firli wa li walidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ada sama tu. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas ya rabbal alamin. Amin. Habis kitab kita. Kata dia bihamdillah qad tamma tab'u kitab. Ada tak? Tak ada. Kena tulis lagi. Kata dia telah sempurna kitab ni dicetak. Syarah usul tahqiq yang terjemah dengan bahasa Melayu, musahihan bi ma'rifatina, ditashihkan kitab ni, musahihul arabi, yang teks Arab tu disahkan oleh Ahmad Sa'ad Ali, sebahagian daripada ulama Azhar Syarif. Meninggal dah dia ni, rahmatullah alaih. Dan tulisan Jawi itu, yang teks Jawi itu, telah mentashihkan kitab Jawi ini oleh Muhammad Idris Al-Marbawi Al-Azhari. Dia ngaji Azhar dulu. Satu pergi Azhar, ada jual kamus Marbawi. Azhar cetak. Pasal dia Azhari. Idris Marbawi. Jadi kemana Jawi yang kita tak faham tu, saya lah tak faham. Dia punya faham dah disemak ni, kita lah tak reti bahasa Jawi kita kan. Itu satu hal lah. Tapi mudahan alhamdulillah dapat baca dengan sempurna. Dan akhirnya marilah kita baca Fatihah sekali, hadiahkan untuk Nabi SAW, khas pada pengarang kitab kita ni. Cuma namanya tak tahu, tak dikenal pasti siapa dia. Alhamdulillah dengan sebab ada kitab ni dapat kita manfaatkan baca dalam musim PKP ni. Dapat pula selesai daripada awal hingga akhir. Hadiahkan pada pengarang dan juga pada umum muslimin muslimat semuanya, dan semua guru-guru yang pernah kita belajar. Yang sebab tu Allah Ta'ala jadikan kita dapat kenal dengan Allah Ta'ala, kasihkan Nabi SAW ni. Mohon kita pada Allah Ta'ala juga, dengan kita dah selesaikan baca kitab ni, baik daripada awal hingga akhir ke, ataupun dapat ujung sikit ke, dapat awal sikit ke, tengah ke, mudah-mudahan dengan tu Allah Ta'ala dapat islahkan hati kita, betulkan akidah kita, dijadikan kita sentiasa nak mukhlisin, nak mentauhidkan dia, zikirkan dia, dan sentiasa merasai kefakiran dan keberhayatan kita hanya kepada dia. Dipeliharakan kita daripada tipu daya syaitan, tipu daya nafsu, supaya boleh melalui kehidupan ini tepat macam mana kehendak dia, dengan kita zikir kepada dia, banyak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimin wal muslimat, khususan ruh Syekh Musannif wa ala hadhihi niyyati syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin, waj'alna minas salihin wa syuhada wa siddiqin birahmatika ya arhamar rahimin, bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.